السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan sifat fanatik, kan? Sifat fanatik, ta'assub. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahawa sifat ta'assub ataupun fanatik ini memang wujud. Kerana itu terdapat banyak larangan berkaitan dengan sifat ini. Malah terdapat banyak kalam di kalangan para ulama yang menasihati kita langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya sifat ini tidak berlaku kepada kita. Jadi fanatik ni macam-macam lah, cuma fokus kita pada malam ni lebih kepada sifat fanatik kepada ulama ataupun guru kita, kan, ataupun orang yang menjadi idola kita, yang mana bukan sekadar apa yang berlaku ini bukan sekadar berlaku dalam bidang politik dan sebagainya, tapi ia juga berlaku dalam masjid, dalam surau, dalam majlis-majlis ilmu. Maka ini antara perkara yang kita akan berikan perhatian. Baik, sidang hadirin mukminin, istilah fanatik fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ta'assub, kan, ta'assub ataupun fanatik. Yang mana ta'assub ataupun fanatik ini dalam bahasa Melayu kita ialah sikap kita ikut seseorang itu, pendapat dia dan seumpamanya, tanpa mengetahui dalil, dan kita menganggap dia berada di pihak yang benar. Ekoran daripada itu, apa yang sering dilakukan oleh orang yang fanatik ialah dia akan mempertahankan idolanya itu secara membuta tuli, kan? Ini antara kesan daripada sikap fanatik tadi. Jadi fanatik ini dia bukan sahaja berlaku kepada idola kita, selebriti yang kita minat, ataupun guru kita dan sebagainya, tapi ia juga berlaku di kalangan para pengikut mazhab, kan? Mazhab ni tak salah, kan? Mazhab tidak salah. Kita ada 4 mazhab yang muktabar. Tapi walaupun mazhab tidak salah, walaupun founder kepada mazhab itu memang ulama yang diiktiraf, tapi dia ada golongan yang fanatik kepada mazhab, kan? Dia ada golongan yang fanatik kepada founder, pengasas kepada mazhab tersebut. Yang ni problem. Sebagaimana kita ada ulama-ulama lain, kan? Kita ada Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, tapi ada orang yang fanatik kepadanya, dan begitulah seterusnya. Jadi ini antara perkara yang telah dibahaskan oleh para ulama sekian lama. Dan sering kali para pengikut mazhab yang fanatik ini
mereka mendakwa kebenaran itu sentiasa berpihak kepada mereka, dan mereka menganggap kebatilan itu sentiasa berpihak kepada lawan mereka. Ini masalah yang timbul. Baik, maka di antara perkara yang sering kali berlaku dalam apabila kita membicarakan tentang pertembungan di antara mazhab-mazhab ini, kan, antaranya ialah kata-kata satu orang yang dikenali sebagai seorang yang sangat fanatik dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada satu tokoh nama dia Abul Hasan Al-Karhi Al-Hanafi. Dia ni ada satu nama yang memang akan dijadikan sebagai contoh bila kita bercakap tentang golongan yang fanatik dengan mazhab. Apa kata dia? Dia kata setiap ayat dan hadis, kan, setiap ayat dan hadis yang menyelisihi penganut mazhab Hanafiyah, maka dia kata hendaklah dihapuskan hukumnya ataupun ditukar maknanya. Jadi nak takwil ayat ataupun hadis tadi perlu mengikut kepada ketetapan yang telah dibuat dalam mazhab Hanafi. Jadi ini contoh yang berlaku dalam mazhab Hanafi. Dan ada lagi contoh yang kalau saya boleh sebut, contoh yang disebut oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia cerita tentang apa yang dia sendiri tengok, kan? Yang dia sendiri tengok macam mana apabila satu orang ni dia taksub sangat kepada mazhab dia. Contohnya Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia bagi contoh apa yang berlaku kepada penganut mazhab Hanafi yang mengharamkan anak lelaki mereka daripada berkahwin dengan perempuan mazhab Syafi'i. Dia sampai tahap tu. Dia sampai tahap tu. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, dia ada sebab musabab dia. Kalau dalam negara kita pun memang ada pun. Cuma tengok kepada alasan lah, kan, tengok kepada alasan. Ada orang dia pesan dekat anak dia, engkau nak kahwin, jangan kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Kan? Dia pesan macam tu, kan? Dia mungkin ada sebab yang betul, dia mungkin ada sebab yang tak betul. Dia pesan dekat anak dia, jangan kahwin dengan orang Terengganu, jangan kahwin dengan orang Kelantan, jangan kahwin dengan orang Sarawak, dengan orang Sabah dan sebagainya. Baik. Jadi ini antara benda yang berlaku yang mungkin betul, mungkin salah. Kalau dia pesan jangan kahwin dengan orang Sarawak, pasal apa? Kesian dekat mak nak kena pergi jauh sangat. Yang tu tahanlah. Kan? Jadi kita nak kena tengok alasan. Samalah juga dengan apabila lelaki mazhab Hanafi tadi, bila dia kata dia larang anak-anak lelaki dia daripada berkahwin dengan perempuan bermazhab Syafi'i, maka kita nak tahu pasal apa. Apakah dia ada alasan yang boleh diterima ataupun alasan tu alasan yang batil, kan? Alasan yang batil. Yang tu yang kita nak tahu. Kadang-kadang satu orang ibu dia tak suka anak dia kahwin dengan perempuan ataupun lelaki yang berbeza latar belakang budaya, sebab dia kata kita susah nak faham orang susah nak faham kita. Yang tu okeylah, kan? Sebab perbezaan budaya menyebabkan seringkali berlaku perselisihan faham dan sebagainya. Yang tu kita boleh terima, kan? Ada orang Melayu dia tak bagi anak dia kahwin dengan orang Arab sebagai contoh. Pasal apa? Sebab bimbang masalah budaya yang berbeza menimbulkan banyak masalah-masalah lain. Yang tu kita boleh terima, masih boleh diterima. Tapi apa yang dicontohkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala lain. Apa yang lain, tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata kerana orang yang taksub mazhab Hanafi ini, dia kata apa? Dia kata bahawa perempuan yang bermazhab Syafi'i tidak banyak bezanya kalau dibandingkan dengan perempuan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Dia buat satu perbandingan untuk bagi tahu kepada anak lelaki dia tak boleh kahwin dengan perempuan mazhab Syafi'i ini. Pasal apa? Sebab perempuan mazhab Syafi'i dia berbeza mazhab dengan kita. Dia orang ni lebih kurang dengan seperti puak Nasrani dengan Yahudi. Itu salah. Kita tak boleh terima macam tu. Jadi itu alasan yang tak boleh diterima. Dan Al-Albani rahimahullahu ta'ala dia kata benda tu kekal wujud pada zaman dia, kekal wujud.
dia kata. Dan dia kata bahawa dan begitulah juga contoh yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala. Kan Imam Zahabi kata apa? Imam Zahabi duk cerita tentang imam sembahyang. Satu orang nama dia Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra. Dia ni jadi imam sembahyang di satu masjid nama Masjid Abdullah. Berpuluh-puluh tahun dia jadi imam di masjid tu. Jadi Al-Farra, Fadl Al-Farra, apa ni, Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra, dia ni mazhab dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Dan bila dia mazhab Syafi'i, bila dia jadi imam, dia sembahyang, dia ada kunut. Sembahyang subuh dia ada kunut. Bila dia sembahyang subuh dia ada kunut. Jadi apa yang berlaku selepas ketiadaan Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra, diganti oleh imam lain. Siapa yang cerita ni tuan-tuan? Az-Zahabi cerita dalam Siyar A'lamin Nubala. Diganti oleh satu imam lain, dan imam yang ganti ni mazhab Maliki. Kan mazhab Maliki. Dan bila dia mazhab Maliki, subuh dia tak ada kunut subuh. Dia tak ada kunut. Dan tuan-tuan kena tahu bahawa bila orang berbeza mazhab, bila kita tak diekspos kepada orang yang macam ni, kita akan rasa pelik. Kita akan rasa pelik. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan pergi belajar luar negara ataupun tuan-tuan bekerja di luar negara, tuan-tuan semayang di masjid-masjid di luar negara, tuan-tuan boleh tengok beza dengan masjid kita, setengah-setengah tu, bukan semualah, setengah-setengah tu. Kita di Malaysia, kita semayang subuh sebagai contoh, masuk pukul 6 azan, lepas tu kita bagi masa 10 minit, lepas tu kita semayang berjemaah, betul kan? Semayang Zuhur pun macam tu, Asar, Maghrib, Isyak pun macam tu, lebih kurang lah. Ataupun setengah masjid dia panjang sikit, yang subuh tu subuh, lepas tu dia bagi 15 minit. Ada juga saya pergi tengok, saya kuliah subuh, saya setengah-setengah masjid dia bagi 15 minit, tak apalah. Tapi kalau tuan-tuan tengok setengah-setengah masjid, terutamanya mazhab Hanafi, dia semayang subuh, dia tunggu sampai boleh nampak tanah tu baru dia semayang subuh. Jadi kalau tuan-tuan pergi awal semayang subuh, tuan-tuan akan dapati masjid dia orang gelap, belum buka pun lagi. Jadi bila kita dah biasa dengan dia orang, baru kita tahu, oh rupanya dia tunggu sampai nampak cerah sikit dekat luar baru dia semayang. Sama dengan asar. Kan asar. Asar kita kalau masuk pukul 4.30, 4.30 kita azan, 4.40 kita semayang. Dia orang tak. Dia orang lanjut lewat. Jadi bila kita pergi, masjid belum buka, terutamanya di luar negara. Belum buka. Nanti lagi sejam nak maghrib barulah kan orang pakat datang. Jadi dari segi amalan tu berbeza. Kan? Budaya, adat, kebiasaan itu berbeza. Menyebabkan sebahagian daripada kita bila tidak didedahkan dengan benda-benda macam ni, dia anggap itu sesat. Padahal bukan sesat. Bukan sesat. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Maka satu imam yang menggantikan Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farra, dia ni mazhab Maliki. Dan bila dia mazhab Maliki, dia sembahyang subuh tak ada kunut. Menyebabkan ini berbeza dengan amalan sebelum ini. Lalu masyarakat pada masa itu, Az-Zahabi kata apa? Semua pakat tinggal imam tu, dan mengatakan bahawa sembahyang imam tu tidak sah. Macam mana boleh jadi tidak sah? Sedangkan kalau kita ikut mazhab Syafi'i pun, sembahyang subuh kunut tu hukum dia apa? Sunat kan? Sunat abad kan? Dia bukan rukun, dia bukan wajib. Tapi kerana fanatik, dia tak boleh terima. Bagi dia bila sembahyang subuh tidak ada kunut, maka itu tidak sah. Itu sangat pelik. Jadi ini contoh kan, yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi contoh-contoh macam ni tuan-tuan sangat banyak. Dan benda ni berlaku kepada orang Islam sekarang, yang mana mereka ni sanggup mempertahankan bermati-matian syekh-syekh mereka kan. Apabila pendapat-pendapat itu berbeza, maka mereka sanggup bergaduh sesama umat Islam. Jadi ini antara perkara yang berlaku di kalangan orang-orang Islam. Baik. Maka para ulama seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dalam I'lam Muwaqqi'in, dia kata apa? Dia kata
apabila kita mengeraskan suara, kan, apabila mengeraskan suara melebihi suara Rasul pun, itu boleh menyebabkan terhapusnya amalan. Maka bagaimana kiranya kalau seseorang itu mendahulukan pendapat dia, akal dia, perasaan dia, politik dan pengetahuan dia lebih daripada ajaran Rasul, maka bukankah itu lebih layak sebagai penghapus amalan mereka? Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Imam Ibn Qayyim diulas surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Sebab surah Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah Ta'ala larang, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi, dan jangan kamu berkata kepadanya, yakni kepada Nabi, dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kamu. Siapa yang kata ni? Allah kata. Tak boleh tinggikan suara kepada Nabi, sebab itu boleh menghapuskan pahala amalan kamu. Jadi Imam Ibn Qayyim kata, kalau surah Al-Hujurat ayat yang kedua kata tinggikan suara kepada Nabi pun boleh menyebabkan pahala amalan kita terhapus, cuba bayang jikalau seseorang tu dia mengambil pendapat dia berbanding dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang diperingatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka apa yang dipesan tuan-tuan sekalian oleh para ulama, kesan ataupun implikasi bila kita taksub kepada pemimpin ataupun tokoh kita, apa yang akan berlaku? Maka para ulama menyenaraikan kesan-kesan buruk apabila kita fanatik. Antaranya Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata orang yang fanatik, dia akan pejamkan mata dia walaupun dia mendapati ada dalil yang kuat yang berbeza dengan pendapat yang dia pegang. Ini masalah dia. Dia bukan kata bila dia jumpa satu dalil yang kuat dia sanggup tinggal pendapat dia, dia letak tepi pendapat dia ambil dalil yang kuat. Tak. Dengan sebab dia fanatik, walaupun ada dalil yang kuat, itu dia pejam mata, dia tak mau tengok. Ini kesan buruk apabila kita fanatik. Dan dia kata mereka sanggup berpegang dengan dalil yang lemah ataupun rapuh. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata majority orang-orang yang fanatik mazhab, siapa yang fanatik mazhab, majority dia, mereka tidak mendalami Quran dan tidak mendalami sunnah, kecuali hanya segelintir di kalangan mereka sahaja. Jadi orang yang fanatik mazhab ni tuan-tuan, apa yang akan berlaku dekat dia? Dia tidak akan mahir dengan Quran, dia tak akan mahir dengan sunnah. Kalau ada yang mahir dengan Quran dan sunnah pun, Ibn Taymiyah kata apa? Ada, tapi segelintir sahaja. Pasal apa? Sebab dia lebih sibuk untuk faham fiqh mazhab berbanding cuba untuk memahami dalil yang ada dalam Quran dan hadis. Sepatutnya dia mendahulukan dalil yang ada dalam Quran dan hadis, barulah dia melihat kepada fiqh mazhab. Tapi dengan sebab dia fanatik kepada mazhab, dia menyibukkan diri dia untuk memahami fiqh dalam mazhab berbanding dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah. Itu antara kesan yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Satu. Yang kedua, orang yang fanatik ini, dia sanggup to the extent sampai tahap ubah dalil semata-mata untuk mempertahankan pendapat dia. Dia boleh buat sampai tahap tu tuan-tuan. Kita dalil yang kita pegang, mereka tak. Dalil itu mereka akan ubah. Bila sanggup mengubah dalil, maka kita telah melakukan kesilapan yang lebih kurang sama dengan kesilapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka ni telah mengubah Taurat dan Injil. Apa guna tuan-tuan
diceritakan kepada kita macam mana jenayah kaum terdahulu yang mengubah ayat-ayat Allah. Kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada jenayah yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Baik, contoh kan. Contoh yang dibawakan kepada kita oleh para ulama. Antaranya apa dia? Iaitu satu asar, satu riwayat tentang kunut subuh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkan asar ini. Dia kata apa dalam riwayat ni? Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah bertanya kepada ayahku. Dia kata, wahai ayahku, sesungguhnya aku pernah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali di sini, yakni di Kufah. Kufah ni kat mana? Iraq. Kan? Ni siapa pakat tengok saya semacam. Di Kufah, kan? Baik. Apakah mereka melakukan kunut subuh? Jawab dia, wahai anakku, itu perkara muhdath, yakni perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Dia kata perkara baru. Nampak tak? Yang saya nak ceritanya ialah perbezaan pendapat. Kita tak nampak soalan dia ialah masa semayang dengan Nabi, dengan sahabat, nampak tak yang mereka ni bila semayang subuh ada kunut subuh? Maka dia kata tak ada, benda tu benda baru. Okey, nampak? Baik. Tapi ada satu orang tokoh mazhab Syafi'i di Mesir, dia pergi ganti perkataan tu. Dia ganti dengan apa? Wahai anakku, ceritakanlah. Jadi muhdath tu dia ubah. Perkataan muhdath dia ubah dengan fahadith. Jadi ceritakanlah. Yang kawan tu sebut benda tu muhdath, benda baru. Mana benda tu tak tahu pun dibuat sebelum ni. Tapi diubah kepada fahadith. Pasal apa? Dia nak make sure dalil yang ada tu serupa dengan pendapat dia. Ni problem. Saya bukan nak bagi tahu kepada tuan-tuan jangan buat kunut subuh, tak. Itu perkara khilaf yang kita iktiraf. Kan? Kita duduk di negeri yang mengamalkan satu mazhab, kita iktiraf. Itu tak ada masalah. Kan? Kita kunut subuh dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Yang kita nak pinpoint, nak tunjuk pada malam ni ialah sikap orang bila dia taksub kepada pendapat dia, dalil tu dia sanggup ubah. Nampak tak? Kita kena jujur, kita kena amanah dengan ilmu. Kalau ilmu yang kita jumpa tidak berpihak kepada kita, kita kena sampaikan ilmu dalam keadaan sedemikian. Kita tak boleh nak ubah. Kita kena tunjuk, oh dalil ini tidak berpihak kepada saya. Tak apalah, saya cek lain. Itu yang sepatutnya kita buat. Kan? Oh dalil ini tak serupa dengan apa yang kita amalkan selama ni. Tak apa, kita tanya fatwa. Kan? Kita tanya kepada ulama di tempat kita dan sebagainya. Itu yang patut kita buat. Tapi apa yang dicontohkan pada malam ni tuan-tuan sekalian ialah bagaimana ada orang yang fanatik kepada mazhab Syafi'i, dia sanggup ubah asar tersebut. Jadi ini antara bahaya dia. Dan lebih bahaya daripada itu bila dia kata apa? Solatnya orang, sembahyang orang yang meninggalkan kunut subuh secara sengaja, maka sembahyang dia batal dan tidak sah. Nampak tak? Kalau orang tanya, pasal apa ada orang kampung yang menganggap bila tidak ada kunut subuh itu sembahyang tu batal? Jawapan dia kerana memang ada tokoh yang fanatik mazhab yang mengajarkan amalan sedemikian. Ini problem dia. Punca dia di mana? Punca dia di sini. Sebab ada yang pihak yang mengajar kalau tidak ada kunut subuh maka sembahyang dia batal. Sedangkan kita mengatakan bahawa kalau kita mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunat. Dia bukan wajib dan dia bukan rukun. Jadi ini contoh kan yang berlaku. Cerita ni tuan-tuan bukan cerita baru. Sebab ada orang kita yang pergi sembahyang masa buat haji ataupun umrah di Mekah. Bila orang tanya dia, boleh tak kita berimamkan, kita jadi makmum kepada imam di Masjidil Haram, sedangkan mereka tu mazhab lain. Ada ustaz yang mengajar kepada anak murid dia supaya
mufarraqah. Cuba tuan-tuan bayang, satu benda yang kita rasa tak logik, tapi itulah yang diajarkan oleh segelintir daripada guru agama dalam masyarakat kita. Jadi buktinya ini. Mana sudah sekian lama ulama menceritakan bagaimana fanatik ini memang wujud. Fanatik ini memang wujud. Mazhab tidak salah, tuan-tuan. Imam-imam yang mengasaskan mazhab ini tidak salah. Mereka ulama yang muktabar. Okay. Tapi yang salahnya ialah pelampau-pelampau tadi. Baik, kenapa ini berlaku? Kerana mereka fanatik kepada mazhab yang terlalu kuat dalam diri mereka, tetapi mereka enggan mengikuti kebenaran, kan? Mereka enggan mengikuti kebenaran. Baik. Yang ketiga, apa dia kesan apabila seseorang itu dia fanatik kepada mazhab? Maka kesan yang ketiganya ialah mereka sanggup untuk mereka hadis palsu, hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni kita tahu bahawa ianya adalah haram kita sebarkan, kecuali kita nak cerita tentang kepalsuan dia. Baik. Maka contoh yang berlaku, kan? Contoh yang berlaku, ada orang yang fanatik kepada mazhab dia dan dia nak pertahankan mazhab dia. Ada satu orang, nama dia Ahmad bin Abdullah bin Mi'dan. Dia riwayat satu hadis yang palsu ni. Kononnya daripada Anas bin Malik secara marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad tu bersambung sampai kepada Nabi. Dia kata akan datang pada umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa dia Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Akan datang kepada umatku satu orang yang nama dia Muhammad bin Idris, yakni Imam Syafi'i. Dia lebih berbahaya bagi umatku daripada iblis. Punya benci tu kepada mazhab lain, terutamanya Imam Syafi'i, sampai dia kata lebih bahaya daripada iblis. Dan dia kata akan datang kepada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah. Dia adalah pelita umatku. Dia hina Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan dia angkat Abu Hanifah. Pasal apa? Sebab antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i ni dia belaga, tuan-tuan. Malah sampai tahap berlaku perang, pembunuhan di antara dua mazhab ni. Ini satu benda yang sangat bahaya, kan? Satu benda yang sangat bahaya. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa dia, kan, ciri-ciri yang ada kepada golongan macam ni? Imam Syafi'i dia kata apa, tuan-tuan? Imam Syafi'i kata orang-orang Islam sepakat. Ini disebut dalam kitab Madarijus Salikin. Imam Syafi'i kata apa? Orang-orang Islam sepakat bahawa siapa sahaja yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya kerana perkataan yang lain. Tak boleh tinggal, kan? Kalau jelas itu adalah ajaran Nabi, maka tidak halal untuk kita tinggalkannya kerana ada perkataan yang lain. Maksud dia, kalau ada dalil yang sahih, kita tak boleh bantah dengan perkataan idola kita. Tak boleh, kan? Kita kena tinggalkan idola kita, orang yang kita kagum tadi, kena ambil riwayat-riwayat yang sahih. Sebab apa? Sebab ini sendiri yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian nombor 2, Imam Ibn Taymiyah kata golongan yang fanatik ni, kalau mereka ada dalil sekalipun, katalah mereka ada dalil sekalipun, Imam Ibn Taymiyah kata dalil mereka tidak kuat, rapuh, dalil dia lemah kalau mereka ada dalil sekalipun. Imam Ibn Taymiyah kata apa? Sebagaimana yang kita sebut tadi, kebanyakan orang yang fanatik kepada mazhab, mereka tidak mendalami Quran dan sunnah kecuali segelintir orang sahaja. Sandaran mereka hanyalah hadis-hadis yang tidak boleh dipertahankan ataupun hikayat-hikayat daripada para tokoh ulama yang boleh jadi betul dan boleh jadi tidak betul.
Dan fanatik mazhab yang ada dahulu sama dengan fanatik kelompok yang ada pada masa ini. Itu kata-kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, kalau dia ada dalil pun, dalil dia tidak kuat. Kan? Dalil dia tidak kuat. Dan kalau dalil dia ada sekalipun, adalah cerita-cerita hikayat daripada tokoh ulama mereka, yang mana cerita macam tu mungkin ada benarnya dan mungkin juga ada kesilapan-kesilapan dia. Jadi ini disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian orang yang ta'assub ini, dia tidak akan bertoleransi dengan pendapat orang lain yang berbeza dengan dia. Dia tak boleh berlapang dada. Kok mana pun bagi dia pendapat dia aja yang betul. Ini masalah dia. Orang yang fanatik ni tuan-tuan, dia ada penyakit hati. Kan? Hati dia tu bermasalah. Dia tak boleh berlembut dengan orang. Dia sentiasa berkeras. Orang macam ni. Sebab tu kuliah saya baru ni, saya cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Pasal apa Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia menjadi pilihan Allah dan dia digelar sebagai Khalilullah. Sebagai ulama disenaraikan apa yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebagai ulama dia ambil dalil daripada surah An-Nahl ayat 120 123. Sifat yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ni tuan-tuan, kita ada pendapat kita, kan? Kita ada pendapat kita. Tapi kita kena tiru ciri yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dia lead umat, dalam dia membawa umat manusia pada zaman dia. Kita kena tiru. Baik, contohnya tuan-tuan sekalian, para ulama diambil daripada surah An-Nahl ayat 120 hingga 123. Apa dia contoh yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Iaitu Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Dia kata Inna Ibrahim kana ummah. Apa maksud tu? Kana ummah. Jadi para mufassirun kata apa? Bila Allah Ta'ala kata Inna Ibrahim kana ummah, bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Apa maksud Nabi Ibrahim itu adalah ummah? Mufassirun kata ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, dia adalah imam, dia adalah pemimpin. Dia adalah imam, dia adalah pemimpin. Hak ni penting tuan-tuan. Pasal apa penting? Sebab benda yang dibawa oleh Nabi Ibrahim berbeza amalan sedia ada yang ada kepada manusia pada zaman tu. Manusia pada zaman tu tuan-tuan menyembah berhala, patung, tokong. Tapi Nabi Ibrahim bawa satu ajaran tauhid, suruh tinggal benda-benda tu. Ini penting. Jadi kita tuan-tuan sekalian, bila kita nak bawa pendapat kita dan pendapat kita berasaskan kepada Quran dan hadis, kita kena ada ciri-ciri ni. Kita kena ada ciri-ciri ni. Ciri apa dia? Yang kata kana ummah. Mufassirun kata kana ummah, maksud kana ummah yang pertamanya dia adalah imam, dia adalah pemimpin dan dia ada qudwah, contoh teladan. Menyebabkan orang boleh ikut dia. Orang boleh ikut dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Yahudi, Nasrani dan Islam, tiga agama terbesar dunia ni membesarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kana ummah, dia adalah leader, dia yang lead manusia, dia yang memimpin manusia. Kita kena macam tu, kan? Jadi bila kita berbeza pendapat dengan orang, kita kena tahu macam mana nak pimpin orang. Yalah, bergaduh-bergaduh lah, tapi kita kena tahu macam mana nak jadi pemimpin, nak jadi leader. Yang kedua, maksud yang kedua, kana ummah, dia kata maksudnya satu orang yang mempunyai sifat-sifat mulia yang banyak, yang biasanya tersebar kepada ramai orang,
akan tetapi sifat tersebut terkumpul pada satu orang. Itu maksud yang kedua, kana ummah. Satu orang yang ada sifat-sifat yang mulia. Sifat mulia ni dia tersebar kepada ramai orang. Tapi bila kana ummah, maksudnya semua benda-benda baik itu terkumpul pada dia. Tuan-tuan tengok, ada orang buat interview dengan keluarga 3 beradik yang mati sebab kena elektrik, kan? Yang kena elektrik tu, 3 tu perempuan. Cuba tuan-tuan tengok. Saya pun sempat tengok sekejap tu, tapi ramailah duk puji, tuan-tuan. Ramailah duk puji dengan sifat dianya, dengan cara dia layan ayah dianya. Mak dia nampak steady, dia nampak boleh. Ayah dia yang nampak agak emosi, terkesan dengan kehilangan ketiga-tiga anak perempuan. Dan adik-beradik dia boleh cerita macam mana kebaikan ni. Hak perempuan 3 orang ni boleh cerita. Dan orang lain pun cerita macam mana baiknya hak 3 orang ni. Satu benda, tuan-tuan sekalian, yang jarang ada pada orang lain. Yang mana bila orang cakap pasal satu orang ni, semua pakat cerita benda baik dia tu sangat banyak. Ini yang katakan ummah. Benda baik banyak. Orang ni sikit ada, orang ni sikit ada. Tapi pada orang ni terkumpul pada dia semua benda tu. Itu yang katakan ummah. Tapi kita nak lawan Nabi Ibrahim tak boleh lah. Tapi itu maksud dia. Kebaikan-kebaikan tadi terkumpul kepada satu orang. Saya kuliah di satu tempat tadi. Saya tanya pada jemaah subuh yang hadir. Kita dengan anak kita ni, tuan-tuan, kan? Kita dengan anak kita ni, mana ada orang yang sayang anak dia sama rata? Tak ada. Betul tak? Kalau anak ada 4 orang, 5 orang, kita mungkin sayang hak seorang ni lebih daripada hak lain. Hak lain sayang juga. Tapi hak seorang ni lebih sikit sayang dia. Pasal apa? Macam tadilah. Dia mungkin bangun pagi, dia tanya ayah dia nak makan apa. Kan? Ayah dia kata nak makan nasi lemak, dia buat nasi lemak. Kan? Ayah dia kata nak makan telur separuh masak, dia buat telur separuh masak. Sayang tak dekat anak kita? Hak tu, tuan-tuan, lebih kita sayang berbanding dengan anak kita seorang lagi. Bila kita panggil dia buat TO kat kita, dia lari. Betul tak? Sayang juga tu pun anak kita juga, sayang juga. Tapi kita akan sayang hak ni lebih. Pasal apa? Hak ni kita tak suruh dia main kat kita. Ayah nak makan apa hari ni? Saya nak buat kat ayah. Kita kata nak buat nak teh tarik, dia buat teh tarik. Nak Nescafe tarik, dia buat Nescafe tarik. Dia yang tanya kita. Sudah tentu hak ni kita lebih sayang berbanding dengan hak tadi. Dia dengar ayah dia panggil, dia lari tu. Sayang, bukan tak sayang sebab dia anak kita, cuma kuranglah sikit sayang. Itu sifat manusia. Maka yang katakan ummah, bila semua tu dia berkumpul pada diri seseorang. Hak ni yang kita nak tiru, tuan-tuan. Bila sifat baik ni ada pada kita, pada diri kita, maka tidak ada taksub, tidak ada fanatik. Kan? Kita tidak buat naya kepada orang. Kita tidak buat zalim kepada orang. Ada satu orang, dia main mengadu kat saya pasal anak dia dengan menantu apa semualah. Pasal apa? Dia kata, Ustaz, kita besarkan anak kita dari kecil. Bila dia nak kahwin, anak lelaki ni, bila dia nak kahwin, kita merasa macam kita akan hilang anak lelaki tu. Akan rasa hilang. Tak apalah, dah sampai masa dia kahwin, bagi kahwin. Bila dia kerja, pangkat tinggi, pendapatan banyak, dia beli handbag mahal kat bini dia. Mak terasa tak, tuan-tuan? Mak terasa tak, tuan-tuan? Mak terasa. Pasal apa terasa? Dia kata, kita yang lahirkan dia, kita yang besarkan dia, kan? Bila dia dah ada duit tu banyak pergi dekat isteri dia, mana menantulah. Yang kita ni tak dapat apa pun. Seorang ibu, dia ada sifat manusia, tuan-tuan. Dia ada sifat manusia.
Dia akan kenang balik, dialah yang jaga anak dia, dialah yang besarkan anak dia, hantar anak dia sekolah, anak dia tak ada duit, dia bagi duit kepada anak dia. Tapi bila anak dia senang, anak dia tidak share kesenangan itu dengan ibu dia, maka ibu kecil hati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita beli handbag kat isteri kita, jangan lupalah beli handbag dekat ibu kita. Harga mungkin tak sama, tapi sekurang-kurangnya nampak kita ingat kepada ibu kita. Kena ada sifat yang macam tu. Ada pula anak menantu bila balik ke kampung, ni cuti sekolah kan, balik ke kampung, anak kita pun sama, menantu kita pun sama, dia tidur, dia bangun tengah hari. Kita lah yang bangun pagi, pergi cari nasi lemak, roti canai, pergi letak atas meja. Dah terbalik kan? Dah terbalik. Jadi sifat yang mulia ni tuan-tuan kena ada pada diri kita. Sama ada kita sebagai anak, kita sebagai menantu, kan, kita sebagai pak mentua dan sebagainya, kita kena ada. Supaya bila terkumpul dalam diri kita, kita akan jadi satu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah, kan, digelar sebagai Khalilullah. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian, kelebihan yang ada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, berbalik kepada cerita kita ni tuan-tuan sekalian, Al-Imam Az-Zahabi kan, para ulama menyenaraikan apa dia lagi kesan daripada seseorang yang fanatik kan, seseorang yang fanatik. Antaranya ialah mereka ini sanggup untuk menolak kebenaran kan? Mereka sanggup menolak kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Muslim, maksud dia tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Dan baginda dia sambung hadis ni dengan berkata, kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi bila kita berbeza pendapat tuan-tuan sekalian, perkara pertama ialah kita jangan mengejek orang. Kan, kita jangan mengejek orang. Kita berbeza pendapat, kita bagi tahu apa kita punya dalil. Kan, apa kita punya fakta dan apa kita punya finding. Kita jumpa kat mana, kita dapat dekat mana, kita bagi tahu. Tapi kita jangan memperlekehkan orang, jangan menghina orang sehingga menyebabkan dia tersinggung. Dan sebab apa? Sebab dalam hadis ni Nabi bagi tahu yang kata kesombongan itu bukan sahaja menolak kebenaran, tapi kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kita jangan merendahkan orang lain. Jadi sikap hikmah tu penting tuan-tuan sekalian. Sikap hikmah tu penting dalam kita menyampaikan kebenaran kepada manusia yang lain. Baik. Dalam kitab Faidul Qadir, Abdul Rauf Al-Munawi dia kata apa? Dia kata bahawa orang yang mengajak manusia yang lain kepada sikap taksub ataupun fanatik dan berkumpul bersama-sama dengan orang yang fanatik, kan, sama ada terhadap satu golongan ataupun satu kaum ataupun satu kelompok, maka dia telah membantu kezaliman. Itu yang disebut oleh Abdul Rauf Al-Munawi. Jadi orang yang bersikap fanatik ni tuan-tuan sekalian, dia berkumpul sama-sama dia, kan? Dia berkumpul sama-sama dia, dia bawa manusia untuk fanatik kepada satu puak. Kita tak boleh, kan? Kita kalau puak kita salah, kita kena akui puak kita salah. Sebab tu pengalaman saya tuan-tuan bila bercakap bab mazhab ni, kan, adalah beberapa orang tanya saya, ada setengah tu buat interview dan sebagainya. Dia kata, apakah kita ni wajib bermazhab? Baik. Kalau kita tengok amalan di mahkamah pun, kan, selain daripada kita diberi peluang untuk kita beramal dengan mazhab Syafi'i, kita juga diberi peluang untuk bermazhab, untuk mengambil pendapat daripada mazhab lain. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok keputusan-keputusan yang dibuat di mahkamah syariah sekarang ni,
Banyak pendapat itu bukan datang daripada mazhab Syafi'i. Saya ambil satu contoh, wakaf. Wakaf tunai. Sekarang ni ada wakaf tunai. Saya rasa di banyak negeri dah ada wakaf tunai. Kalau tuan-tuan belajar tentang wakaf, cash adalah satu bentuk harta yang tak boleh diwakafkan. Asalnya tuan-tuan, cash, wang tunai adalah satu contoh harta yang tak boleh diwakafkan. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh wakaf. Tapi cuba tuan-tuan tengok, dalam negara kita hari ini dah banyak negeri keluarkan fatwa wakaf tunai dibolehkan dan sah. Cuba tuan-tuan tengok. Sebab apa? Sebab dia ada apa yang kita panggil sebagai istihsan. Dalam fatwa kan, ulama banyak menggunakan istihsan. Dan juga masalah mursalah dan sebagainya. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan mungkin tak ada harta, tuan-tuan tak ada rumah, tak ada tanah yang tuan-tuan boleh wakaf. Kalau ada pun tanah tu untuk kita duduk kan, rumah yang ada, harta yang kita ada untuk kita duduk. Kalau ada 2-3 pun, ini untuk anak kita yang pertama, ni untuk anak yang kedua. Tapi untuk kita wakaf tak ada. Maka para ulama mendapati bahawa satu benda yang kontroversi pada zaman Ottoman Empire, pada zaman Empire Uthmaniyah di Turki, pasal wakaf dengan cara cash ni, yang para ulama dah bincang secara kontroversi pada zaman itu, akhirnya mereka mendapati bahawa wakaf tunai ini adalah perlu diiktiraf. Perlu diiktiraf. Dan sekarang ni kita boleh tengok macam mana wakaf tunai ni, setiap orang dia boleh bagi berapa yang dia ada, walaupun dia tak ada immovable property kan, harta tak alih untuk diwakafkan, tapi dia ada cash. Dia ada cash. Berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit, berapa ribu yang dia ada, dia boleh cash. Dia boleh bagi 1,000 yang dia ada, 2,000 yang dia. Kadang-kadang kita dapat duit EPF kan, kita pencen dan sebagainya. Duit daripada pencen adalah satu lamsam yang kita ada, satu jumlah yang kita ada. Maka kita nak ambil daripada jumlah tu RM5,000 dan kita jadi itu sebagai wakaf tunai. Maka fatwa yang ada dalam negara kita pada hari ini mengiktiraf kita mewakafkan duit tunai kita. Walaupun pada asalnya bukan saja mazhab Syafi'i, tapi majoriti mazhab lain juga tidak mengiktiraf wakaf tunai. Sebab tu saya kata bahawa kita tak boleh fanatik kepada satu-satu pendapat. Dia boleh jadi dengan keadaan semasa dia bertukar sehingga kita tak ada pilihan. Melainkan kita perlu tinggalkan pendapat yang selama ni kita pegang, kata tak boleh. Itu antara perkara yang kita boleh bincang, tuan-tuan sekalian. Sama juga kalau tuan-tuan perasan, tadi pun saya keluar tadi, ada 2-3 sahabat tanya, Ustaz pakai stokin hari ni? Ustaz pakai stokin? Saya kata saya pakai stokin hari ni. Pasal apa? Sebab naik dia panggil dekat kaki tu kan, yang keras tu. Jadi kita nak kena letak ubat, dia ada asid kita letak. Baik, adalah orang duk tanya masalah hukum kita nak ambil air semayang macam mana kan, wudu. Dan saya tengok dalam fatwa wilayah pun ada dibincangkan, ada beberapa fatwa yang lain. Saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan betapa para mufti pun dia tidak stick kepada mazhab yang asal. Penting kita jangan taksub, jangan fanatik. Bila ada keperluan, kita boleh depart, kita boleh keluar daripada mazhab kita ni sebab kita ambil kerana kita mengambil pendapat lain yang kita fikirkan itu lebih baik ataupun lebih tepat. Pasal apa? Bila kaki tuan-tuan pergi letak ubat ataupun asid ataupun apa istilah lah tuan-tuan letak, kerana ada kecederaan yang tertentu. Nanti bila tuan-tuan nak ambil wuduk, macam mana nak buat? Sedangkan dia melekat pada kulit tu dah macam cat, betul tak? Dia sekeping macam tu. Setiap kali nak sembahyang tuan-tuan nak tanggal, nak kena tanggal. Lepas tu ambil air sembahyang, lepas tu pakai balik ubat tersebut. Ini menyusahkan. Selain daripada dia menyusahkan, dia akan menyebabkan lambat sembuh luka ataupun masalah tadi, betul tak? Sebab kita keep on tanggalkan dia.
Dia sepatutnya kita tampal tu, dia lekat situ, bila dia dah okey baru kita tanggalkan. Maka fatwa-fatwa menunjukkan apa? Fatwa-fatwa menunjukkan bahawa dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi 3 mazhab yang lain, jumhur ulama, dan ini juga pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, kita boleh buat macam sapu atas jabirah, sapu atas balutan. Walaupun sebahagian daripada kulit kita tak kena wuduk, kan, tak kena wuduk, tapi dia sama macam kita sapu atas balutan, kita boleh semayang. Kita boleh semayang, boleh jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, sapu atas tu bila dah sembuh kena qada balik semayang tu, dan tak boleh jadi imam. Tapi dalam beberapa fatwa menyatakan bahawa dalam hal ni ia sangat menyusahkan. Maka dibenarkan kita mengambil pendapat jumhur ulama, yang mana bukan mazhab Syafi'i. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena terbuka, kan. Kita boleh stick kepada mazhab Syafi'i ataupun mana-mana mazhab yang menjadi pegangan kita selama ini, tapi kita jangan terlalu rigid, kan. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu kaku dalam mengamalkan pendapat-pendapat yang berkaitan. Sama juga dengan masalah talak 3 sekaligus dan sebagainya. Saya terkejut, tuan-tuan, sebab selama ni saya ingat setengah-setengah mahkamah syariah mereka mereka ni ketat, tak mau keluar daripada mazhab Syafi'i. Tapi saya tengok beberapa kes baru-baru ini, dan lawyer tu bukan saya pun, lawyer tu orang lain, tapi hakim boleh menerima bahawa talak 3 sekaligus jatuh 1. Walaupun jumhur ulama mengatakan jatuh talak 3 sekaligus jatuh 3. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkembangan di mana hakim-hakim syar'i terbuka dalam perkara-perkara seperti ini. Azan dulu ke?
Sidang hadirin mukminin, akhir sekali Imam Ibn Athir rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata orang yang fanatik adalah orang yang marah ketika idolanya diperlekehkan, dan dia akan sentiasa menjaga idolanya dalam apa keadaan sekalipun, kerana fanatik ataupun fanatisme itu sikapnya ialah menyerang dan mempertahankan. Siapa yang kata ni? Imam Ibn Athir. Jadi kalau tuan-tuan tengok hari ni tuan-tuan, dia bukan sahaja dalam masalah agama kan, kadang-kadang aliran sama pun bertembung antara satu sama lain. Hak ni suka Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh, hak ni pula Syekh Muqbil dan sebagainya kan. Hak ni pula ada guru dia dan lain-lain, Al-Banna dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan sebagainya. Jadi yang itu satu hal. Kemudian aliran-aliran yang lain pula, dia ada pula kelompok-kelompok dia yang tersendiri. Maka Imam Ibn Athir kata apa? Orang yang fanatik ni dia akan marah kan bila idola dia diperlekehkan, dan dia akan sentiasa mempertahankan idola dia, dan dia akan serang. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial banyak benda-benda lagu ni kan, banyak saling serang menyerang antara satu sama lain. Baik, satu lagi apa yang disebut oleh Al-Imam Muhammad Abu Zahra, dia kata apa? Al-Imam Muhammad Abu Zahra, dia kata apa? Dia kata fanatism adalah akar kepada perbezaan. Dia kata akar kepada perbezaan, bahkan akar perbezaan yang dahsyat yang dapat memecah belahkan umat. Ini disebut dalam Tarikh Mazahib Islamiyah. Nak cerita tentang mazhab, tentang sejarah perkembangan mazhab, Al-Imam Muhammad Abu Zahra, dia kata apa? Dia kata ta'assub ni, fanatism ni, dia akar kan, akar perbezaan, dan dia menjadi akar perbezaan yang dahsyat yang memecah belahkan umat Islam. Sebab tu bila kita belajar tentang perbezaan pendapat, kita kena belajar the causes, sebab ataupun faktor kepada perbezaan pendapat, asbabul ikhtilaf. Kita belajar tentang asbabul ikhtilaf, sebab berbeza pendapat. Bila kita tahu ulama berbeza pendapat sebab apa? Al-ikhtilaf fi fahmin nas, mereka berbeza pendapat di dalam memahami nas. Jadi kita tahulah, maka itu tidak sepatutnya menyebabkan kita jadi musuh antara satu sama lain. Nas yang sama tapi cara faham tu berbeza kan, nas yang sama tapi cara faham berbeza. Maka ini antara sebab kenapa berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Dan satu lagi, lepas kita dah belajar tentang asbabul ikhtilaf, sebab-sebab perbezaan pendapat, kita kena belajar adabul ikhtilaf kan, adab dalam berbeza pendapat. Kenapa kita kena hormat pendapat orang, kenapa kita kena bagi ruang kepada orang lain untuk mempunyai pendapat dia, kenapa pendapat kita berbeza dengan pendapat orang dan sebagainya. Kita kena ada adab dalam kita menyampaikan pendapat kita yang berbeza dengan pendapat orang. Maka yang pentingnya ialah kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Jadi setakat itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan kita pohon kepada Allah agar Allah taala melindungi kita daripada perpecahan dan daripada dosa-dosa permusuhan sesama umat Islam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.